What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua spoiler bagi chapter yang ke-1084 yang semestinya sudah pun disahkan oleh Redon. Akhirnya guys, dalam chapter pada kali ini kita akan mengetahui tentang apakah perkara yang telah dibincangkan oleh King Nefertari Cobra dengan Gorosei yang akhirnya menyebabkan King Cobra telah pun dibunuh. Bahaya sangat ke soalan yang telah ditanyakan oleh King Cobra tu? Nak tahu apakah perkara tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodomo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Menurut Redon, tajuk bagi chapter yang ke-1084 nanti bakal berjudul Attempted Murder of Celestial Dragon, ataupun dalam bahasa Melayunya bermaksud cubaan untuk membunuh Celestial Dragon. Dalam cover page nanti pula kita bakal melihat sebuah color spread yang menunjukkan watak-watak wanita dalam dunia One Piece yang sedang bermain-main di lautan. Poin yang pertama yang telah dikongsikan oleh spoiler mengatakan bahawa kita bakal melihat King Nefertari Cobra yang akan berbincang dengan Gorosei tentang Queen Lily dari Alabasta. Queen Lily merupakan salah seorang daripada 20 pemerintah bagi 20 kerajaan yang telah membentuk world government pada suatu masa dahulu, tetapi dia telah pun menolak tawaran untuk hidup sebagai seorang Celestial Dragon. Queen Lily dikatakan telah pun hilang selepas beliau meninggalkan negara Alabasta dahulunya. Cobra kemudiannya akan bertanya kepada Gorosei kemanakah pemergian Queen Lily selepas kehilangannya itu. Namun Gorosei mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui apa-apa tentang jawapan bagi soalan tersebut. Kita kemudiannya akan melihat Saint Carlos yang akan menangkap Shirahoshi, akan tetapi Sai dan Leo telah pun mengalahkan Saint Carlos dan menyelamatkan Shirahoshi. Patutlah dalam chapter yang ke-1083 yang lepas kita nampak yang Shirahoshi sedang bercakap dengan seorang yang sangat kecil di atas telapak tangan dia. Rupa-rupanya tu adalah Leo daripada Tontata Tribe yang telah menyelamatkan Shirahoshi. Selain itu patutlah Vivi marah betul dekat Rob Lucci pasal Shirahoshi kena kacau ni. Rupa-rupanya Shirahoshi cuba ditangkap sekali lagi dengan si Saint Carlos ni masa kejadian Reverie hari itu. Poin yang seterusnya pula memberitahu kepada kita bahawa kita akan melihat Morley yang telah pun melepaskan Kuma daripada cengkaman Celestial Dragon pada saat kekacauan di Marijoa sedang berlaku. Akhir sekali geng, poin yang paling menarik adalah pada penghujung chapter nanti kita dikatakan bakal melihat kemunculan Imu Sama yang akan memberitahu kepada King Nefertari Cobra bahawa Lily dan perbualan mereka bakal tergantung di situ sahaja dan chapter pun tamat. Berkenaan Shirahoshi tu, sebenarnya kita dah tahu setelah Reverie she is safe and sound sebab Garp sendiri yang escort raja dan puteri serta rombongan Rikugyu Kingdom balik ke Pulau Fishman. Kalau kita tengok dari scene kat sini di mana Garp berehat sekejap dan kena secawan teh, Garp dengan King Neptune duduk sana kejap dan bersembang soal Reverie. Pada Garp, dia yakin yang disebabkan perbezaan agama, taraf kekayaan akan selamanya membuatkan negara-negara ini tidak akan mendapat kesamarataan. Dan dari sini kita boleh tengok yang Garp sendiri yakin yang raja-raja ni pasti bila dapat peluang diorang akan jatuh dan menjatuhkan sesama sendiri. Pada aku sebenarnya memang ini pun kerja world government. Kalau kita boleh tengok flashback Vodka Kingdom dalam chapter 1049, negara Vodka Kingdom 46 tahun yang lalu perlu melalui peperangan tanpa henti untuk merampas resources yang ada dari negara lain untuk membayar ufti kepada world government. Kat sini sahaja pun kita dah boleh nampak memang world government promote violence dan ufti ni dibayar untuk apa? Yes, hanya untuk membela hak asasi manusia diorang je pun. Itu sahaja. Dan bila Raja Vodka ni suruh Kaido join Marine secara paksa, barulah Raja Vodka ni akan dapat kerusi untuk join Reverie. Tapi bila aku buat research balik, tak ada pula nama atau Raja Vodka dalam Reverie tu. Padahal Mighty Warrior diorang dah tergadai dah. Last Reverie pun tak ada, pahlawan pun tak ada, apa pun tak ada. Dan masa Garp duk borak ni pun ada juga ada sentuh pasal resources and technology are a weapon. Dan perkara ini kita boleh tengok dalam chapter lepas di mana 7 negara Pakatan Revolutionary dah hentikan pembayaran dan tidak lagi membiarkan resource mereka dieksploit. Revolutionary Army juga dah serang
semua government supply carrier di seluruh dunia. Jadi salah satu senjata world government yang berupa resource ni telah pun disekat. Dan geng, aku ada sedikit teori menarik untuk sambungan bagi kata-kata daripada Imu Sama tu. What if sambungan bagi kata-kata Imu Sama itu adalah Lily is me? Ada kemungkinan besar juga bahawa berkemungkinan besar Im Sama sendiri adalah Queen Lily yang telah pun dimaksudkan oleh King Cobra. Ada sebab kenapa aku berteori macam ni. Aku bukannya main teka je geng. Kalau korang perasan dalam chapter yang ke-908 yang dianimasikan dalam episod yang ke-889, semasa kita ditunjukkan dengan kemunculan Im Sama yang sedang bermain dengan rama-rama di dalam ruangan taman di Pangia Castle itu, kita dapat melihat yang Im Sama dikelilingi oleh banyak bunga-bunga yang selayaknya bunga lili. Mungkinkah ini adalah foreshadowing daripada Oda untuk menunjukkan kepada kita bahawa nama sebenar bagi Im Sama adalah Queen Lily? Selain daripada itu, ianya juga make sense kalau kita katakan yang tujuan Queen Lily menolak perlawanan untuk menjadi seorang Celestial Dragon adalah kerana dia menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Queen Lily bukan hanya sekadar menjadi permaisuri yang bersekutu dengan raja-raja yang lain untuk membentuk kerajaan dunia, akan tetapi dia ingin menjadi seorang yang mengisi the empty throne yang merupakan pemerintah paling tinggi dalam hierarki kerajaan dunia. Sebab itulah kita dapat tengok yang Imu Sama telah pun menduduki singgahsana yang kosong tersebut. Cumanya antara persoalan yang timbul di sini adalah kalau Im Sama tu Queen Lily, takkan dia boleh hidup selama 800 tahun lamanya? Lepas tu kuat sangat ke Queen Lily ni sampai dia mampu untuk menundukkan Gorosi di bawah arahan dia? Untuk menjawab soalan ni, aku berteori bahawa berkemungkinan Imu Sama merupakan seorang pemakan buah iblis yang mampu menangguhkan kematiannya. Ada ke buah iblis yang macam tu? Yes, ada. Salah satunya adalah buah iblis Yomi Yomi Nomi milik Brook. So mungkin ada satu buah iblis yang mempunyai kuasa yang sama dengan buah iblis Brook ini, tetapi bukan setakat mengekalkan roh sahaja, bahkan jasad seseorang itu juga turut terpelihara dengan utuhnya. Lagipun dah banyak buah iblis yang kita tengok dalam dunia One Piece ni yang mempunyai fungsi yang lebih kurang sama kan. Contohnya buah iblis Law dengan Van Ogre, dan baru-baru ni buah iblis Karibu dengan Prince Grus. Untuk menjawab soalan kuat sangat ke Queen Lily ni kalau dia betul-betul Im Sama kan? Well, bagi aku berkemungkinan besar Queen Lily merupakan seseorang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yalah, dia merupakan permaisuri bagi Alabasta pada 800 tahun yang dulu kot. Maksudnya dia merupakan antara salah seorang daripada pemerintah yang telah pun bergabung dan berjaya untuk menumpaskan The Legendary Joy Boy. Berkemungkinan besar Queen Lily sendiri mempunyai kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Last but not least, aku juga berpendapat yang Im Sama adalah Queen Lily kerana Im Sama dilihat mengetahui sejarah sebenar dunia One Piece, yakni The Void Century. Dan kalau ada orang yang lebih dihormati oleh The Five Elders Star yang merupakan orang-orang tua otai ini, pastinya watak tersebut sudah pun terlebih dahulu makan garam daripada mereka dan telah hidup lebih lama daripada dorang kan. Selain daripada itu juga, ianya lebih make sense kenapa world government tidak menuju ke Alabasta untuk mencari the ancient weapon Pluton seperti mana yang dilakukan oleh Sir Crocodile, dan bahkan agen-agen CP9 telah pun dikerahkan ke Water 7 untuk mendapatkan blueprint bagi Pluton tersebut. Kalaulah teori aku ni betul, perkara ini berlaku kerana Im Sama yang aku teorikan sebagai Queen Lily ini sememangnya merupakan pemerintah Alabasta pada 800 tahun yang lalu. Jadi dia sangat arif dan mengetahui bahawa Pluton sememangnya tidak disembunyikan di negara gurun pasir tersebut. Akhir sekali geng, kalau dah ada 20 negara yang bersekutu untuk membentuk kerajaan dunia, lepas tu satu tarik diri dan tiba-tiba ada kapal lain yang berselindung di sebalik tahta untuk menguasai mereka, maka seseorang yang tarik diri itulah yang berkemungkinan besar melakukan perkara tersebut kan. Takkan orang yang tak ada kena-mengena dengan agenda diorang pula nak masuk campur. Tapi ini semuanya hanya sekadar teori daripada aku sahaja. Kalau korang ada pendapat-pendapat yang lain, korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Okay? Oh yes, minggu depan manga dikatakan bakal bercuti. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Please leave your thought, leave your comment down below. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi